Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih dikurniakan nikmat bernafas, nikmat rezeki yang kita dapat, sehingga kita dapat hidup pada hari yang seterusnya dan seterusnya untuk kita menimba ilmu, mempelajari Al-Quran. Baik, hari ini kita masuk tajuk tajwid balik. Hari tu kita baca surah Al-Baqarah, tajwid. Okay. Jadi kita masuk balik bahagian tajwid. Jadi nak tunjukkan, adakah anda adalah seorang yang susah nak mendapatkan bacaan yang fasih dalam Al-Quran? Adakah anda merupakan seorang yang susah nak membaca dengan tajwid yang betul? Atau adakah anda malas nak menghafal semua hukum-hukum tajwid yang kita belajar? Baik, sebenarnya tuan-tuan, nak baca Al-Quran mudah saja tuan-tuan. Dia tak serumit yang kita fikirkan. Al-Quran amat mudah jika kita belajar 6 step pembelajaran. Iaitu 6 step pembelajaran yang saya akan ajar menggunakan Al-Quran ini. Al-Quran ini akan mengajar kita dengan cara mudah mendapat fasih dalam membaca Al-Quran. Jadi, apa yang tuan-tuan akan belajar dalam Al-Quran ini? Dia macam Al-Quran lain, tetapi saya akan ajar tuan-tuan 6 tajuk sahaja. Macam tajwid, kita belajar berapa tajuk? Mula-mula kita belajar cara sebut kha, cara sebut alif, cara sebut ni. Kita belajar sebutan khayshum semua tu, dan berapa huruf yang keluar daripada hidung, berapa huruf keluar daripada tekak, berapa huruf keluar daripada sebutan-sebutan lidah semua. Pening. Jadi kita rasa benci pun ada, betul tak? Kena hafal hukum idgham, ikhfa, izhar. Kalau ikutkan budak-budak memang tak suka saya tengok. Saya berpengalaman mengajar. Jadi saya tengok kebanyakan orang memang tak suka menghafal. Jadi sebenarnya saya nak memperkenalkan satu kaedah, iaitu kaedah haraki, yang mana kami tidak mengajar anda hafal benda-benda tu. Kami hanya ajar anda cara sebut je. Anda hanya pandai sebut tanpa anda hafal pun hukum idgham, iqlab, ikhfa semua tu. Anda tak hafal pun semua tu, anda tak belajar, tetapi bacaan anda betul. Jadi 6 tajuk yang kita akan belajar dalam Al-Quran ini, melalui Al-Quran ini. Saya akan ajar setiap hari. Jadi hari ini saya akan terangkan kepada anda betapa mudahnya kita nak belajar Al-Quran. 6 tajuk yang anda perlu belajar. Yang pertama ialah panjang pendek. Baik, macam mana nak kenal panjang pendek tuan-tuan? Macam mana kita nak tahu panjang ayat tersebut? Kalau macam dalam hukum tajwid, banyak panjang, antaranya mad silah qasirah, mad silah tawilah, kan? Padahal ikutkan 2 harakat je, mad silah qasirah, mad jaiz, dan macam-macam lagi. Jadi tajuk pertama yang akan diajar dalam haraki, yang pertama ialah panjang pendek. Yang kedua ialah dengung. Dengung. Tuan-tuan belajar dengung banyak kan? Ikhfa, idgham. Idgham ada 2 pula tu. Idgham al-ghunnah, idgham bila ghunnah. Mudah, pening. Iqlab, itu baru nun sakinah. Masuk mim sakinah lagi. Ikhfa syafawi, idgham syafawi. Banyak lagi. Masuk pula waw tafkhim dan sebagainya. Jadi anda tak perlu pening sebenarnya. Apa yang diajar dalam Al-Quran ini, mana yang baris yang tanwin dia tak selari, maka tu dengung. Cara nak kenal ya, dalam Al-Quran ini, dia akan tandakan warna hijau. Terima kasih kepada yang join. Terima kasih kerana masuk dalam live saya, support kita punya live ini. Kita nak bantu lebih ramai orang untuk membaca Al-Quran dengan betul. Minta share kepada ramai orang. Okey, jadi Al-Quran ini
Warna hijau dan warna merah merupakan dengung. Macam bunyi dengung perempuan, tuan-tuan? Bunyi dengung, bunyi macam mana? Bunyi tu bunyi dengung. Jadi yang pertama saya cakap tadi, kita akan belajar panjang pendek. Yang kedua, kita akan belajar dengung. Yang ketiga, kita akan belajar kita akan belajar huruf yang kita tekankan, huruf yang kita gandakan, huruf yang kita lipatkan bunyi dia. Macam mana bunyi dia? Contoh saya sebut Bismillah. Mana huruf yang saya tekankan, tuan-tuan? Yang saya tekankan dia bunyi-bunyi. Okay? Saya lipat kali gandakan dia bunyi. Huruf yang bertanda syaddah. Yang mana sebutan haraki kaedah tarian dia, kita akan genggam. Syaddah bentuk dia tiga macam ni. Rupa dia tiga macam ni. Jadi kita akan genggam. Bismillah. Itu kaedah dia. Panjang pendek macam mana, tuan-tuan? Panjang pendek, 2 harakat. Kita akan baca kaedah. Contoh, Bismillah. Bismillah. Macam tu. Hirrahma. Kaedah dia ni, kaedah tarian ni, ramai orang yang tak suka menghafal, tak suka nak ajar belajar menghafal baca. Jadi kaedah tarian ni orang minat, orang mudah tangkap. Itu saya sarankan anda masuk seminar haraki di 31 hari bulan. Boleh siapa yang nak daftar boleh bagi nama kat saya. Boleh PM saya di WhatsApp. Kaedah haraki ni dia akan mengajar kita hanya makan masa 2 jam sahaja. 2 jam, minta maaf. 2 hari sahaja. And then daripada zero to hero. Zero to fasih. Walaupun anda tak pernah kenal huruf hijaiyah atau apa. Walaupun anda tak kenal bunyi sa, sin. Sin bunyi sa, sa. Kalau yang titik 3 tu sa. Jadi banyak benda yang anda perlu tahu tentang huruf hijaiyah, tapi menggunakan kaedah haraki ni, dengan mempelajari Quran ini, anda akan dapat fasih dalam masa yang singkat sahaja. Jadi tajuk yang ketiga tadi kita akan belajar huruf yang kita tekankan, huruf yang kita lipat gandakan bunyi dia. Baik, itu yang tajuk yang ketiga. Yang keempat ialah tajuk huruf yang kita lantunkan. Huruf yang kita lantunkan. Huruf apa tu? Contohnya, apakah bunyi lantunan yang kita selalu dengar? Ataupun saya panggil dia bunyi berdetak. Berdetak. Contoh, Qul huwallahu ahad. Ahad. Bunyi lantun. Jadi anda, kalau anda belajar hukum tajwid, dia ada 3. Iaitu qalqalah kubra, qalqalah sughra, dan qalqalah pertengahan. Sughra, saghir, saya tak pasti. Ada 3. Tetapi dalam Al-Quran ni ajar asal kamu berdetak jadilah qalqalah. Macam itu. Itu bacaan dia. Itu ia tajuk yang keempat. Lantun. Okey. Yang kelima ialah yang kelima ialah huruf yang patut kita abaikan. Baik, huruf apa yang kita patut abaikan? Dalam Al-Quran banyak sangat huruf yang kita patut abaikan. Huruf apa, tuan-tuan? Huruf yang patut kita abaikan dalam Al-Quran ini, kita telah buat warna kelabu. Nanti kita cek sama-sama. Warna kelabu adalah huruf yang kita abaikan. Kita tak bunyikan harakat, kita tak bunyikan dia sebagai dengung, atau bunyi sebagai huruf yang dilantunkan, atau huruf yang kita kena sebut membunyikan. Tidak. Itu huruf yang kita warnakan sebagai kelabu.
bu. Ataupun kita nak harakatkan. Jadi semua yang kita kelabukan, anda tak perlu ambil tahu untuk memanjangkan bacaannya ataupun memendekkan bacaannya. Okey. Yang keenam, ini adalah tajuk yang paling penting, antara yang penting, waqaf dan wasal, sesuai dengan tajuk Al-Quran ini, iaitu Al-Quran waqaf dan ibtida. Apa maksud waqaf dan ibtida, tuan-tuan? Waqaf ialah tempat yang kita boleh berhenti. Wasal ialah yang kita boleh sambung. Ibtida, tempat yang kita boleh berhenti, dan kita part mana yang kita perlu ambil belakang. Kat sini paling ramai orang ambil remeh. Part ibtida ni orang main hentam ataupun orang main langgar je ke depan. Contohnya, innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Dia tak nafas. Dia tak cukup nafas. Kemudian dia sambung terus. Wal musyrikina mufaqqina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Sepatutnya macam tu ke? Salah. Bacaan sebenar. Terima kasih kepada yang baru join. Terima kasih, kita belajar sama-sama cara bacaan Al-Quran. 6 tajuk kita akan belajar. Cara wasal yang sebenar. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Kita tarik nafas, kita ambil belakang balik. Min ahlil kitab wal musyrikin mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Macam tu bacaan dia. Sebab apa kita ada tempat-tempat yang kita perlu ambil balik? Bukan kita saja-saja nak tentukan. Tempat-tempat ini merupakan kita punya ambilan daripada maksud ayat tersebut. Ayat tersebut ada maksud. Setiap ayat Al-Quran mempunyai maksud. Jadi, bila anda main berhenti saja mana-mana, anda tak boleh main ambil saja mana yang anda nak. Sebab Al-Quran ni merupakan buku cerita, buku hukum, buku ilmu. Jadi, bila kita berhenti satu part, contoh kita bercerita tentang si Arnab dengan kura-kura belum berlari. Kan? Kemudian kita berhenti satu part. Kita mesti ambil satu part untuk kita sambung, lengkapkan cerita tu. Contoh, tiba-tiba kura-kura tu terjatuh, kita tarik nafas. Okey, saya ulang balik ya. Dan sewaktu kura-kura itu berjalan, saya ulang balik cerita. Itu maksudnya kita nak faham apa benda yang dijelaskan dalam Al-Quran. Boleh? Baik, mari kita masuk dalam surah Al-Baqarah. Kita sambung hari tu. Kita belajar tajwid hari ni. Minta share kepada ramai orang supaya semua tahu macam mana kaedah waqaf yang betul. Jelas ya semua? Terima kasih kepada yang share. Anda memberi manfaat kepada orang lain sebenarnya. Anda memberi manfaat kepada orang yang nak tahu cara bacaan yang betul. Itulah kelebihan orang-orang yang menyebarkan manfaat dengan cara share ke orang lain. Saya pun bukan dapat duit pun nak mengajar macam ni. Saya tak payah mengajar pun, tuan-tuan. Tapi saya nak lepas daripada tanggungjawab. Tanggungjawab apa? Tanggungjawab daripada ditanya oleh Allah, apa yang kau ada, kau sebarkan tak? Itu saja. Okey, baik, saya tak nak membebel. Mari kita baca. Okey, sebelum tu kita baca Al-Fatihah dulu. Kita selalunya nak memulakan majlis ilmu, kita perlu baca dengan Ummul Kitab. Baik, baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
dhalin. Terima kasih pada yang baru join. Ashraf, kawan saya ni. Hebat dia ni. Seorang yang dia merupakan ustaz juga. Siapa yang nak belajar dengan dia pun boleh. Okey, baik. Kita masuk seterusnya. Okey, mari baca sama-sama ya. Jelas tak? Saya tak nampak. Okey, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum. Okey, kita berhenti dekat sini sebab apa? Okey. Untuk pengetahuan tuan-tuan, ini merupakan ibtidak, ini merupakan waqaf. Warna hijau ibtidak, warna merah waqaf. Ibtidak maksudnya tempat yang kita berhenti dan kita ambil semula ayat belakang. Okey. Ini merupakan orang yang tak cukup nafas bacaan dia. Jadi dia perlu berhenti kat sini. Dia tak boleh berhenti kat sini. Dia kena berhenti kat sini. Jadi mana dia nak ambil balik, dia akan ambil di mana warna hijau ini bermula. Okey, boleh. Dia akan ambil di sini. Sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Okey, baik. Jom kita masuk tajuk ini. Kita masuk tajuk panjang pendek dulu. Kita tengok kat sini ayat panjang pendek. Mana yang kita perlu panjangkan dan mana yang kita perlu pendekkan? Mudah saja tuan-tuan. Nak tahu yang mana yang perlu panjang, yang mana ada alif atau waw atau ya, yang mana atasnya tak ada baris. Tak ada baris atas, bawah, tepi ataupun depan. Ataupun mati. Ataupun syaddah. Yang mana alif waw ya itu kosong. Dan diwarnakan sebagai warna hitam. Contohnya, innallazina. Okey, tengok kat sini ada huruf ya. Huruf ya. Kita tengok ya ni. Ada tak baris di atasnya? Terima kasih kepada yang baru join. Alhamdulillah kita mempelajari ilmu tajwid. Cara senang. Bukan cara nak hafal, nak tekak telinga, nak hadam buku. Ini cara mudah, kaedah haraki. Luqman Helmi dia tahulah kaedah haraki tu macam mana kan. Dia pernah join. Kita tengok dekat sini. Ya. Ya dekat sini tiada baris. Jadi cara bacaan dia ialah kita panjangkan dua harakat sahaja. Dua harakat macam mana bacaan? Lazi zina. Tak boleh baca lazina. Tak boleh. Innal ladzina kafaru. Okey, kita nampak waw yang tiada baris di atasnya. Waw yang tiada baris di atasnya merupakan harakat yang kita perlu panjangkan dua harakat. Jadi kita baca macam mana? Innal ladzina kafaru. Nakafaru. Ini dua harakat saja. Okey, kita tengok dekat sini. Ada. Okey, nanti dulu. Itu nanti dulu. Innal ladzina kafaru min Innal ladzina kafaru sawa'un. Baik, dekat sini kita nampak satu tanda yang berbentuk cacing. Macam mana bentuk cacing tu tuan-tuan? Bentuk cacing tu macam mana? Macam ni. Nampak tak? Ke tak jelas? Macam jauh je. Siapa yang ada Al-Quran sini lebih mudah sebenarnya. Okey, kat sini ada tanda cacing. Tak payah nak fikir silah ke apa mak wajib, mak jaiz mufassir ke mak wajib muttasil. Tak payah pening-pening. Nampak je cacing ni panjang, dah settle. Panjang berapa harakat? 6. Sawa. Ni sekali masuk. Sawaun alaihim tak ada harakat kat sini. Ini merupakan madlin.
lembut. Itu nanti loh. Saya tak nak masuk hukum tajuk kan anda tak suka. Sawa'un alaihim a'anzartahum. Okey, baik. Kat sini kita nampak apa? Nampak tanda ikhfa. Okey, nanti dulu. Kita belajar baris panjang pendek dulu. Jadi kat sini tiada baris panjang pendek. Kita tak jumpa lagi. Kita teruskan bacaan. أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Okey, dekat sini jadi panjang pendek kat sini sikit je. Yang mana yang pertama ialah ya, waw, tanda mat, cacing. Tak payah panggil tanda mat, panggil cacing je. Cacing 6 harakat. Yang alif waw ya yang tak ada baris atas dia 2 harakat. Lagi ada lagi tak? Ada lagi tak harakat? Tak ada, cacing tak ada. Oh, jumpa lagi, iaitu alif yang tiada baris di atas. Jadi bacaan ini panjang berapa harakat? 2 sahaja. La yu'minun. Ini pun sebab ada tiada waw, tiada baris di atas. Jadi kita panjangkan, dia jadi harakat. Tetapi kenapa tuan-tuan Al-Quran ini diwarnakan warna biru? Kenapa diwarnakan warna biru di akhir ayat? Kerana bila harakat berada di akhir ayat dan diwakafkan, maka panjang dia bukan 2 harakat. Panjangnya 6 harakat. La yu'minun. Nun. Innal ladzina kafaru sawa'un. Okey, kita masuk tajuk yang kedua iaitu dengung. Kita cari kat sini dengung. Ada tak dengung? Okey, nak tahu dengung, yang pertama kita nak tahu ialah warna dengung. Al-Quran ini memberitahu kita mudah nak tahu dengung ni dengan kita dapati warna huruf tersebut warna selain daripada hitam. Mana yang kita nampak warna yang selain pada hitam ni, yang tanwin ataupun nun mati, itu semuanya dengung. Faham? Mana yang tak ada nun mati atau tanwin, yang warna dia selain pada warna hitam, itu dengung. Macam nak tahu? Okey, kita tengok yang pertama. Inna. Okey, kita tengok. Inna, kita tengok ada syaddah ni, warna merah. Jadi warna merah automatik bukan jelas, bukan izhar. Okey, saya tak nak cakap izhar. Automatik dia dengung. Dengung saya dah cakap tuan-tuan bunyi macam tu. Jadi bacaan innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum. Okey, kita nampak nun selain daripada warna hitam. Automatik kategori dia dengung. Dengung buat bunyi je. Tak payah nak fikir ikhfa hakiki, tak payah nak fikir wajibul gunnah semua tu. Menyusahkan. Jadi benda ni akan ada ajar dalam kaedah haraki mudah tanpa anda perlu hafal apa-apa jenis hukum pun. Dia sebenarnya hukum ni yang ulama-ulama buat ni, dia nak bagi kita ni faham setiap bunyi dia berlainan. Berlainan idgham bunyi lain, ikhfa bunyi lain. Tetapi nak bagi orang yang zero nak faham cepat, dia perlu kita singkatkan pembelajaran tu supaya dia tidak terlalu lama. Orang yang tak minat dengan membaca ni, dia tak minat satu benda tu, kita kena ajar dia dengan apa benda yang dia minat. Contoh dia tu suka menari, kita perlu ajar dia dengan cara menari. Contoh dia tu suka menari, kita ajar dia Al-Quran cara menari. Dengan kaedah haraki ni. Jadi bila dia belajar membaca Al-Quran sambil menari, dia akan minat dan dia akan baca dengan lancar sebab dia nak pastikan menari dia ni kena dengan tarian bacaan yang betul. Itulah kelebihan haraki ni. Jom kita join sama-sama. Okey. Terima kasih yang baru join. Kita mempelajari ilmu tajwid ini, kita nak sebarkan kepada lebih ramai orang untuk tahu
macam mana bacaan yang betul. Kadang-kadang ramai yang rasa bacaan dia betul, padahal salah. Okey, jadi tadi kita dah masuk yang dengung. Jadi dengung ada dua sahaja. Yang pertama ini wajibul ghunnah. Okey, saya tak nak sebut wajibul ghunnah. Anda nampak selain pada warna hitam itu dengung. Ini okey, ada lagi. Anzartahum am lam tunzirhum nun yang selain pada warna hitam, maka ia merupakan dengung. Settle. Tak payah fikir ikhfa hakiki, ikhfa syafawi, ikhfa bla bla, tak payah fikir. Tunzirhum la yu'minun. Tak ada dengung. Settle. Okey, tajuk yang ketiga kita belajar huruf yang kita tekankan. Tekan, kita lipat gandakan bunyi huruf tersebut. Iaitu bunyi syaddah. Yang akan saya sebut. Syaddah ni sebenarnya dia mempunyai dua huruf. Tapi kita tak payah fikir tu. Nak sebut syaddah ni tekan bunyi. Contoh, tiga ina. Jadi kita tekankan bunyi ni supaya dia macam ni bunyi dia. Inna. Macam tu. Tekan huruf tu supaya itu bermaksudnya syaddah. Kita lipat gandakan bunyi dia. Kita tambahkan bunyi dia. Inna. Okey, depan ni ada lam yang kita tekankan juga. Innallazina. Syaddah. Kita tak semua syaddah. Ini yang perlu kita tekankan. Yang mana ada W dipanggilnya. W. Okey. Lagi ada tak W? Tak ada. Sikit je. Dia ni je yang kita perlu tekankan. Innallazi. Okey, baik. Yang keempat tadi. Yang kelima. Huruf yang bukan. Yang keempat, huruf yang kita abaikan. Abaikan, saya dah cakap tadi, huruf yang kita abaikan berwarna kelabu. Jom kita cari huruf kelabu, warna kelabu. Ini hitam, hitam. Ni kelabu. Ni kelabu. Jadi kita tak baca jadi innallazina kafaru. Dua harakat lagi. Tak. Ini kita abaikan. Innallazina kafaru sawa. Macam tu. Allahu akbar, Allahu akbar. Okey, kita terus ayat seterusnya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Okey, kita tengok dekat sini. Okey, kita terus saya dah ajar 6 tajuk dekat sini. Jadi kita tengok dekat sini terus. Ada tak 6 tajuk yang ada dekat sini? Okey, kita khatamallah, ada huruf yang kita abaikan. Iaitu okey, saya terlupa. Iaitu qalqalah tiada di sini ya. Saya lupa nak beritahu. Qalqalah tiada di sini. Jadi dekat sini ada 5 tajuk yang kita jumpa, iaitu yang pertama ialah apa nama tu? Panjang pendek. Yang kedua ya Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua ialah dengung. Yang ketiga ialah huruf yang kita tekankan. Yang keempat ialah huruf yang kita abaikan. Yang kelima ialah huruf yang kita lantunkan tapi tak ada kat sini. Yang keenam ialah waqaf dan ibtida' dekat sini. Ada. Jadi yang kelima je, tajuk yang kelima je tak ada kat sini. Kita tengok kat sini pula. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Ya, tiada qalqalah. Maksudnya huruf yang dilantunkan. Orang benci sebut qalqalah. Jadi sebab tu kita sebut huruf yang dilantun. Lantun ni d. Watab. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okey. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Okey, kita tengok kat sini. Okey, ada tak antara kat sini 6 tajuk tersebut? Khatama, tiada. Allah, ada, iaitu alif wasal, yang mana kita kelabukan, yang mana kita tak perlu mengharakatkan dekat sini. Contohnya kalau orang tak faham, orang tak pandai baca Quran, dia akan baca macam ni. Khatamallah. Boleh. Yang mana kita kelabukan, tak payah baca panjang. Tak payah kita layan dia punya huruf tu sebab kita kelabukan.
La haula wala quwata illa billah. Khatamallahu ala qulubihim. Okey, kenapa kat sini ala ni saya panjangkan? Sebab kat sini ada alif. Alif yang tiada huruf di atasnya. Tetapi alif ini kecil. Di atas ya ni. Ini pun kita panjangkan 2 harakat. Ala. Khatamallahu ala. Okey, sambung. Qulubihim. Ini ada harakat panjang pendek. Okey, jadi kat ayat ni ada panjang pendek. Waw yang tiada baris di atasnya. Okay, terima kasih kepada yang baru join. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Okey, dah baca sampai sini. Perlu ke ulang balik? Tidak perlu, kerana kita dah merah kan. Merah bermaksud anda perlu berhenti dan sambung je terus. Tak payah nak ulang balik. Sebab anda berhenti tepat pada cerita untuk diberhentikan. Tak perlu kita ulang balik. Kita sambung. Wa ala absarihim ghishawah. Dekat sini ada panjang 6 harakat, yang mana ada tanda cacing macam ni, dan ada alif kecil di bawah. Okey, alif kecil di bawah ini jangan anda ingat bila ada tanda panjang. Okey, 6 harakat, kita tambah lagi alif kecil 2 harakat, so tambah jadi 8. Tak perlu, dia 6 harakat sahaja. 6 harakat lebih atau lebih itu dikira 6 harakat juga. Walaupun anda baca wa ala tak, itu anda terpulang nak baca panjang mana pun, itu pun tak dikira 6 harakat atau lebih. Boleh. Wa ala absarihim ghishawah. Okey, dekat sini kita nampak dah tajuk yang kelima, iaitu tajuk lantunan. Bunyi huruf lantun, iaitu bunyi absarihim. Ini bunyi huruf lantun. Jadi dalam kaedah haraki sebutan lantun ni bunyi dia macam mana? Absarihim. Dia bunyi lantun. Nanti anda akan belajar di seminar pada 31 hari bulan. Siapa yang berminat nak join, nak pertingkatkan bacaan dia ini supaya lebih perfect dan fasih, anda boleh DM dengan segera, komen nak. Pada 31 hari bulan ini, saya akan mendaftarkan nama anda dalam Haraki HQ. Dekat situ kami akan ajar anda cara yang paling mudah dan cepat menguasai Al-Quran, bacaan Al-Quran dengan betul, tanpa anda perlu tahu hukum tajwid, nak hafal semua bendalah semua tu. Anda tak perlu hafal. Anda hanya tahu dengan kaedah yang menarik, iaitu kaedah tarian. Dan anda akan mempelajari menggunakan Al-Quran ini. Dia warna-warni. Tengok dia ada waqaf, wasal. Nak ambil balik. Macam tu. Anda akan tahu mana tempat tepat yang berhenti dan tempat yang perlu ambil balik. Jadi bacaan anda umpama seperti Imam Mekah. Hebatnya macam tu. Okey, hari ni kita belajar sempat 2 ayat je. InsyaAllah esok saya tak pasti saya nak sambung penceritaan pada juz amma. Saya mungkin akan buat sendiri kot. Yang pertama saya akan buat tajwid, dan kemudian masuk cerita tajwid, cerita tentang surah Al-Kafirun esok insyaAllah. Wa ala absarihim ghishawah. Lantunan. Kita tak payah pakai qalqalah sebab orang benci dengan qalqalah. Lantunan. Melantun. Ghishawah. Jadi kat sini ada tanda merah, jadi kita berhenti tanpa mengambil ke belakang. Walahum azabun azim. Okey, walahum azabun azim. Okey, dekat sini tiada panjang, tiada apa yang kita belajar. Dekat sini ada panjang pendek, iaitu 2 harakat. Ada alif yang tiada tanda baris di atas, maka dia merupakan 2 harakat, iaitu yang kita perlu panjangkan hanya 2 harakat saja. Azabun azim. Tanda biru ni ialah harakat yang 2 harakat sepatutnya, tetapi bila kita wakafkan, dia akan panjang jadi 6 harakat. Anda perlu ingat tu. Jangan ingat ini ya, tak ada tanda mati kat atas, ustaz kata 2 harakat, so baca azabun azim. Tak boleh macam tu. Bacaan dia kena lebih 6 harakat. Terima kasih kepada baru join. Safia, Hafizah.
Baru saya nak habis dah pun. Okey, insya-Allah kita akan sambung esok. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.